Kita sambung dengan kita punya pelajaran. Okay. Hari itu saya berhenti sampai, saya ingat kita dah buat Louis Archer tu dah habis dah kan? Dah, hari tu kita nak tengok assignment. Kita dah tengok sampai assignment juga kan? Okay, jadi maksudnya dah habis dah Louis Archer tu kan? Kita dah tunjuk, dah draw dah untuk you. Sini sudah. Ini sudah kan difference dia yang dikatakan ionic compound dengan covalent compound. Step-step ni dah untuk draw Lewis structure untuk covalent compound. Kita nak tengok kalau kata kita ada dua Lewis structure. Struktur Lewis yang mana lebih baik? Kalau kita ada dua Lewis structure, Lewis structure yang mana yang lebih baik? Jadi kita kena cari formal charge. Formal charge Formal charge ni tujuan dia untuk kita cari Lewis structure yang lebih baik. Semua nampak slide yang saya share? Boleh, Madam. Okay. Jadi apa itu formal charge? Longgar wire. Okay. Okay, formal charge tujuan formal charge ni to get a more plausible Lewis structure. Most plausible Lewis structure. You want to find Lewis structure yang lebih baik. More likely ke. Dia tak aktif tak ke sini. Dia punya connection ni dia longgar ke? Sekejap. Terganggu pula ya. Ke sini dah sini. Okey, kita kena nak dapatkan Lewis structure yang lebih baik adalah dengan kita mencari formal charge. Okay, formal charge. So formal charge is a hypothetical charge. Dia bukan charge sebenar. Dia charge hypothesis. Charge yang just kita assign pada setiap atom itu to determine the more likely structure atau plausible structure, Lewis structure. More plausible atau more likely Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih baik? Yang lebih prefer ke preferable Lewis structure, more likely Lewis structure atau plausible Lewis structure. Lewis structure mana yang lebih baik? Jadi kita kena guna formal charge. Dia bukan charge sebenar, dia hanya kita panggil bookkeeping charge, iaitu hypothetical charge. Charge yang saja kita letak untuk setiap item tu kita nak kena dia cari dia punya semua charge dia untuk setiap item supaya kita dapatkan Lewis structure yang lebih baik. Okey. Jadi apa itu formula dia? Formal charge
dia adalah the difference between the number of valence electron. Dia adalah valence electron minus dengan number of electron assigned to the atom when bonded to other in a Lewis structure. Kita tak faham apa maksud ayat ni ya. Ini sebenarnya formula charge ni formula dia. Formula charge ialah kita nak kira tu kita ambil berapa number of valence electron bagi atom tersebut minus dengan berapa number of non-bonding electron dan tolak dengan setengah daripada bonding electron. Formula ni pun kalau tak tengok contoh, tak tunjuk contoh tak boleh faham ni Kita masuk terus masuk dengan contoh dia terus tulis balik kat sini tak ada sebab tak nampak tadi slide tadi. Kita tulis balik di sini apa dia formula dia. Formula charge ialah apa tadi? Number of electron valence berapa number of electron valence tolak dengan number of non-bonding electron tolak dengan half of bonding electron. Kamu tak hafal formula ni pun tak apa, tapi kena faham lah nak tolak macam mana tu Okay, ini dia punya formula. Yang pentingnya kamu tahu berapa nilai formula charge tu. Formula dia tak ingat pun tak apa. Tapi kena faham lah apa yang kita nak buat ni. Formula charge tu macam mana. Okay, saya katakan sekali lagi. Formula charge adalah charge yang kita letakkan pada setiap atom. Kita letakkan charge pada setiap atom dalam satu structure, Lewis structure itu supaya sebenarnya kita mungkin ada dua Lewis structure, kita nak bandingkan mana structure yang lebih baik. Okey, jadi nilai formula charge ni kita cari macam mana adalah berdasarkan number of electron valence bagi atom tersebut masa dia free. Berapa asalnya electron valence dia. Misalnya fluorine ni dia saya dekat sini fluorine dia 7 electron valence lah sebab dia group 17. 7 electron valence tolak dengan non-bonding electron, dia punya lone pair tu, tapi kita tak kira pasang, kita kira bilangan. Kita tak tulis sini tolak 3 tolak dengan 6. Dia kira bilangan, bukan pasang. Bukan kira berapa pasang, kira berapa total bilangan dia. Jadi tolak dengan 6. Untuk yang ni 6 ni. 2, 4, 6. Tolak dengan 6. Okey, tolak dengan di sini saya letak 1. Apa maksud 1 di sini? Dia adalah 1/2 daripada bonding elektron. Okey, dalam ni ada bond. Jadi ada bonding elektron ni ada 2 elektron. Jadi kita ambil 1 saja. Sebab itu kita ambil separuh saja daripada 2. 1/2 daripada 2. Sebab kita tengok yang fluorine punya. Yang fluorine punya hanyalah 1 saja. Jadi kita ambil 1 saja. Ambil separuh daripada 2 tu. Jadi kita ambil 1. Jadi tolak 1/2 daripada 2 adalah 1. Faham tak? Jadi sekali lagi saya ulang mencari formula charge, formula dia adalah number of valence electron bagi atom bila dia free. Misalnya fluorine dia group 17, 7 lah. Tolak dengan number of non-bonding elektron tu adalah lone pair tu, tapi tak kira pair lah, kira bilangan. 2, 4, 6. Tak kira pasang, bukan 3 pasang, bukan tolak 3, tolak 6. Tolak dengan 6. Tolak dengan apa dia bonding elektron? Bonding elektron kat sini ada 2 elektron. Tapi kita kena ambil separuh daripada 2, iaitu 1 lah.
sebab kita consider yang fluorine punya. Ya. Sebab dia 2 di sini, 1 fluorine punya, 1 sulfur punya. Jadi kita ambil yang fluorine punya saja. Jadi kita ambil 1 saja. Tolak 1. 1/2 daripada 2, 1. Macam tu. Jadi 7 tolak dengan 6, tolak dengan 1, dapat kosong lah. Formula charge untuk fluorine. Okay, kita nak mudah lagi cara, kita tak nak tolak sampai 2 kali tolak-tolak ni. Kita jumlahkan yang tolak tu. Maksudnya, kita boleh kira 7, number of electron valence bagi fluorine, 7 tolak dengan, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. Senang. Lagi senang kalau you nak tulis itu, formula charge untuk fluorine ialah 7 tolak dengan 7. Yang tolak tu kita jumlahkan sekali. 7, kita kira macam ni je, kita tengok macam ni je. Tengok dekat structure tu. Tengok dekat structure ni, 7 tolak dengan, kita kira. Dia punya lone pair ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikatan tu kita ambil 1. Kita kira 1. 1 single bond ni kira 1. Jadi 7 tolak dengan, ni 6 dan 1. 7 tolak 7. 7 tolak 7. 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. Jadi kosong. Macam tu. Boleh faham tak? Nak senang. Cuba untuk yang sulfur ni. Kalau ikut formula dia, sebenarnya 6, untuk sulfur group 16, so 6 tolak dengan 2 kan, dia punya lone pair ni ada sepasang 2, 6 tolak dengan 2, tolak dengan ni 2, 4, 6, 8, 10, 10 bahagi 2 tu jadi 5, 6 tolak 2 tolak 5. Nak 2 kali tolak tapi payah sangat, kita buat macam ni je. 6 tolak dengan, kita kira macam ni je. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Boleh faham tak? Tolak 1. Ni untuk lagi mudah. Tak nak tolak sampai 2 kali. Kita tengok satu single bond ni kita kira 1. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Boleh macam tu? Lagi senang lah. Sebab yang pentingnya di sini adalah kamu menulis nilai formula charge tu. Sebenarnya soalan akan tanya, tuliskan formula charge bagi setiap atom dalam spesies tu atau dalam molekul. Kita tulis. Macam tu mencari formula charge. Itu formula charge. Cuba kita buat yang ini. Kita buat untuk CO3 tu minus ni, dia belum bagi Lewis structure. Kita draw dia punya Lewis structure dulu. Lepas tu kan you ada ruang kat situ. Di situ ada ruang banyak juga kan. Kamu draw Lewis structure dulu. Saya nak padam sikit yang ni. Nanti baru kita cari mana Lewis structure yang lebih baik. Sekarang hanya sekadar kita buat Lewis structure. Lepas tu kita letakkan formula charge. Lewis structure relate dengan yang kita dah belajar sebelum ni. Step-step dia tu. Macam mana kita nak dapatkan Lewis structure. Lepas tu kita cari formula charge. Untuk bandingkan mana yang lebih baik, belum lagi. Kita kena ada beberapa Lewis structure untuk kita bandingkan. Kita letakkan setiap formula charge untuk setiap item dalam structure-structure yang berbeza tu untuk kita dapatkan Lewis structure yang lebih baik. Sekarang kita buat Lewis structure dulu. Okey. Dan kita letakkan formula charge. Okey, untuk carbon 4 electron valence kan? Kita nak buat Lewis structure ni. Kita kira number of electron valence. First step kita kira bilangan electron valence. Carbon group 14, so 4. Oxygen group 16, 6. Tapi ada 3. Okey. Kemudian dia ada charge, tolak 2.
Ni ulang kaji apa yang kita dah belajar mencari Lewis structure. Jadi kalau kata negative charge, 2 tolak, kita kena tambah 2. Kalau cation, positive charge, kita kena tolak number of electron valence tu. So 6 kali 3, 18, 18 campur 2, 20, campur 4, 24 elektron. Okay, itu first step. Count the number of electron valence. Ulang kaji balik. Second step, kita draw the skeletal structure. Draw the skeletal structure. Okay, sebab belah sini dah. Draw dia punya skeletal structure. CO3. C sebagai central atom, O sebagai terminal atom sebab C lebih kurang elektronegatif banding dengan carbon. Carbon lebih elektronegatif. You look at periodic table. B, C, N, O, F, N, E. Period 2, group 13, 14, 15, 16. Jadi group 14, 15, 16. Jadi oksigen lebih elektronegatif. Electronegativity as you go across a period increase. So oksigen more electronegative than carbon. Jadi bila kita draw structure untuk central atom, kita ambil yang kurang elektronegatif. Oksigen yang lebih elektronegatif kita tempatkan sebagai terminal atom. Okay, so oksigen ada 3, kita buatkan garis C dengan O, single bond. Jangan lupa kurungan. Tolak 2, 2 tolak. Okay, jadi ini skeletal structure dia. Jadi tadi ada total elektron 24. Sekarang kita daripada 24 elektron ni, okey, mana pergi elektron tu? Elektron tu ditempatkan kat mana? Kita dah buat ikatan single bond ni. Jadi kita kena tolak lah daripada 24 ni. Maksudnya elektron tu dah ada pada ikatan. Jadi satu garis ikatan 2 elektron. Jadi 2, 4, 2, 4, 6. Jadi tolak 6. Tolak dengan 6 tinggal 18. 18 elektron. Itu step yang ketiga lah, minus number of bond for number of electron in the bonding. Tadi mula-mula kita count number of electron valence, write the skeletal structure. Kita buat single bond tu, jadi kita minuskan elektron dah digunakan. Okay, you dah minus 6 untuk ikatan. Sekarang tinggal lagi 18. 18 ni kita nak kena octetkan terminal. Okay, untuk octetkan terminal maksudnya kita letakkan 6 lagi elektron untuk oksigen ni, untuk jadikan 8. Terminal atom kita octetkan. So kita letakkan 6. 6 kali 3, 18. Jadi habislah elektron tu. 6 kali 3. Bila kita letakkan lone pair ni, kita buat dia secara berpasang. 2, 2, 2. Baru dia octet. Jadi daripada 18 elektron yang ada yang tinggal tadi, tolak dengan 18 dah digunakan untuk buat octet pada terminal oksigen atom. Okay. So dah habis, dah tak ada dah. Tak ada lagi dah. Kalau ada lagi tadi, kita kena letakkan pada central atom. Sekarang dah tak ada. Okay. Dan kemudian kita kena check octet. Check last tu adalah check octet. Octet tak semua. Octet for all. Tengok oksigen. Octet 2, 4, 6, 8. Oksigen semua sama 8. Octet. Tapi karbon di sini 2, 4, 6. Jadi tak octet. Jadi untuk dia octet, maksudnya kita kena guna elektron terminal tu, bawa dia masuk ke dalam macam ni. Nanti bila ada satu lagi garis kat sini jadi double bond. So dia akan jadi 2, 4, 6, 8. Barulah octet. Jadi strukturnya jadi akan jadi double bond. Dua minus. Okay,
Jadi kita salin je. Semua faham tak? Kalau nak tanya, tanya je. You stop ni kalau tak faham. Okay, so jadi inilah Lewis dia. Kita kena jadikan dia octet tapi adalah certain atom yang tak perlu octet, iaitu berbal. Beryllium, dalam assignment you ada beryllium. Beryllium chloride, itu dia tak perlu octet. Berbal. Yang tak perlu octet tu Be, aluminium dengan boron. Beryllium, Be, berbal, beryllium, boron, aluminium yang tak perlu octet. Nanti kita cerita lagi lah yang tu Tapi di sini carbon ni kena jadikan dia octet. Sebab tu kita kena buat double bond. Okay, last step tu adalah kita check dia punya octet untuk semua. Octet tak atom tu. Kalau tak octet, okay, kita kena jadikan double bond untuk carbon ni. Except tadilah beryllium, boron dan aluminium tak perlu octet. Jadi faham tak kadar kita buat Lewis structure? Kita sebenarnya ulang yang sebelum ni Okey, sekarang baru kita nak tengok formal charge. Formal charge ialah saya tak tulis formula dah kat sini saya tulis je nilai formal charge tu jadi apa. Okey, oksigen group 16 kan? Untuk oksigen ni oksigen group 16 jadi 6. Electron valence dia 6, tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tolak dengan 6. Kosong. Boleh? Cuba yang ini pula. Oksigen ni. Okey, oksigen 6. 6, electron valence dia 6. Dia group 16, 6. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Tolak 1. Okey, tak payah nak tulis formula dia. Saya terus tulis nilai, terus tulis je. Kalau kamu rasa tak confident lagi, you nak tulis dia punya nilai dengan formula sekali, tak apalah Saya tunjuk dulu dia punya, kalau nak ringkasnya macam mana Lagi kalau tak faham juga saya tulis lah. Okey. Untuk ini samalah sama dengan ni, dia single bond. Itu 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Tolak 1. Untuk carbon, balance dia 4. 4 tolak dengan 1, 2, 3, 4. 4 tolak 4. Kosong. Boleh tak? Atau saya labelkan kalau tak faham juga. Okay. So oksigen ni sebagai oksigen A. Oksigen ni oksigen B. Ini oksigen C. Ini karbon ni sebagai D. Jadi oksigen A dia adalah 6 tolak dengan 6 tolak dengan, nak kira satu-satu, 6 tolak dengan 4 tolak dengan 1/2 daripada 4. Kalau nak kira betul-betulnya formula dia lah. Jadi ini 2 potong 1, 2, 2. Jadi 6 tolak dengan 6 lah, kosong. Oksigen B. Okay, 6 tolak dengan 6 tolak dengan 1/2 daripada 2. 1 kan. Jadi tolak 1. Oksigen C. Oksigen B, oksigen C. Oksigen C samalah macam oksigen B. 6 tolak dengan 6 tolak 1/2 daripada 2. Iaitu tolak 1. Okey. Karbon yang D.
Dan dilabelkan D adalah 4 tolak dengan kosong, dia punya lompen tak ada, tolak dengan 1/2 daripada 2, 4, 6, 8. Okey. 1/1 kali 4. Jadi kosong. Jadi kalau kita nak tulis formula dia tu nak macam lambat lah. Satu-satu nak tolak kan. Tapi kalau kita tolak terus saja macam tu cepat lah. Tapi dia faham tak nak kira tu? Formula charge. Dia formula asal dia macam ni lah. Formula sebenarnya sebab dia sebenarnya macam ayat tadi ayat sebelum ni. Formula charge ni adalah bukan charge sebenar. Dia adalah perbezaan. Dia different between tolak kan, different. Number of valence electron bila dia free, ini number of valence electron bila dia tak combine, tolak dengan number of electron assigned to the atom when bonded to others in Lewis structure. Number elektron dia yang kita dah assign dalam non-bonding dengan dalam bonding. Tolak dengan berapa elektron yang telah kita tunjukkan dalam ikatan tu. Misalnya kalau tengok karbon ni kan. Karbon ni kan. Karbon punya elektron ni 1, ni 1, ni 1, ni 1. Jadi lompen dia tak ada. Jadi 4 tolak dengan 4. Macam tu dia punya. 4 tolak 4. Kosong. Kan? 4 tolak 4. Senang nak cerita. Oksigen ni. Okey. 6 tolak dengan. Ni dia punya. Ni dia punya. 6 tolak dengan 6. Nampak tak? Ini oksigen. Yang ni 6 tolak dengan 6 tolak dengan 7. Dia punya. 6 tolak dengan 7. Macam tu. Jadi elektron hak dia punya yang telah diletakkan dalam ikatan ke lompen macam tu. Tolak dengan asalnya berapa tapi bila dalam structure Lewis ni apa dia berapa bilangan elektron dia yang telah kita letakkan sebagai lone pair, sebagai bonding pair. Macam tu. Tapi kalau kita nak mudah tu kita just kita tak payah assign macam tu, kita tengok je. Tak payah assign siapa punya, tak payah sebenarnya. Tak payah ada pening-pening, kita tak tahu ni siapa punya elektron, siapa punya, tak payah. Apa yang kita buat, balance dia 6 kan untuk oksigen ni. 6 tolak dengan, kita kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu garis ni kita ambil 1. Satu garis ikatan, single bond kita ambil 1. So 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong. Okay. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolak 1. Okay. 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Tolak 1. Okay. 4 tolak dengan 1, 2, 3, 4. Kosong. Macam tu senang. Kalau you nak kira satu-satu titik ni, ini kira asas dia lah. Asal dia macam ni lah. Asal dia macam ni. Tapi kita nak ringkas tu, kita kira macam tu je. Senang sikit. Okay. Satu single bond tu kita kira 1. Okay. Jadi kamu dah tahu dah Lewis structure. Dan kamu dah tahu dah formal charge. Macam mana nak cari. Sekarang kita kalau kata ada a few structures. Jadi kita nak pilih yang mana lebih baik. Kita panggil most plausible. Itu soalan dia tanya. Find the most plausible Lewis structure. Atau most likely Lewis structure. Atau favorable. Which one is preferred. Which one is more stable ke. Term-term yang digunakan tu plausible, likely, prefer, stable. Lewis structure mana yang lebih baik lah. Okay. Jadi dia kena memenuhi syarat ni. Lewis structure yang lebih baik adalah apabila dia punya formal charge dia 0. Atau tak ada, no formal charge. Atau small.
Zero tu maksudnya no formal charge lah atau minimum. Minimum juga perkataan dia. Minimum pun boleh guna. Small tu maksudnya minimum. Minimum formal charge. Okey, itu syarat yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan Lewis structure yang lebih baik itu adalah apabila electronegative atom gets the negative formal charge. Negative formal charge tu fall pada atom yang elektronegatif. Katalah dia punya formal charge semua sekarang sama, tapi yang mana lebih baik? Nak tengok kosong, semua sama je. Ada yang dinilai apa maksudnya? Kita tengok nanti contoh dia. Sama saja bilangan formal charge sama, tapi kita kena tengok yang mana lebih elektronegatif akan menerima negative formal charge. Okay, and then adjacent atom should not formal charge same sign. Atom yang bersebelahan, adjacent atom maksudnya atom yang bersebelahan, jangan ada formal charge yang sama sign. Dua-dua positif, dua-dua negatif, duduk sebelah-sebelah. Itulah maksudnya. The total formal charge on the atom must be zero for neutral atom and neutral molecule and equal to the net charge for polyatomic ion. Tadi saya lupa nak beritahu you all. Okay, kita kena tahu you punya formal charge tu more or less betul ke tak. Kita jumlahkan formal charge. Dia mesti sama dengan charge ion tu. Okay. Ini tolak 1 dengan tolak 1 jadi tolak 2. 2 tolak. Betul lah. Jumlah formal charge setiap atom ni adalah charge ion tu. Kalau dia neutral, maksudnya jumlah dia tu akan jadi kosong lah. Jadi kosong. Okay. The total formal charge of the atom must be zero for neutral. Kalau neutral, jumlahkan semua, dia mesti kosong. Tapi kalau kata ion, jumlahkan tu sama dengan net charge tu. Okay. Okay, let's say you have these two structures. These two Lewis structure. Yang mana structure yang lebih baik? Determine which structure, A or B, is the most plausible Lewis structure. Explain. Tadi ada guideline tu, okay, mana point dia terhadap structure ni. Okay, saya tunjukkan teruslah. Jadi, tadi structure tu dah ada diberi. Highlight sikit ni dia punya lone pair ni, tak berapa nak nampak lah. Lone pair ni, kita tengok sini lagi tak nampak. Kamu terangkan sikit dia. Jadi untuk setiap klorin tu ada 3 pasang. Untuk oksigen pun 3 pasang juga. Oksigen ni bukan O, ni oksigen. Dia bubur kosong. Dia O. Okey. Yang ini tak apa nampak juga Tak apa saya letakkan. Lagi nampak lagi. Okey, terangkan sikit dia punya lone pair. Bila kamu lukis nanti pun jangan titik kecil sangat you buat besar. Jangan titik you circle banyak-banyak sekali jangan buat. Bagi obvious. Okay, bagi clear. Okay, sekarang kita nak kira formal charge. Kalau nak ringkas tu, kita buat. Okay, klorin group 17, so 7. 7 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. Kan? 7 tolak dengan 7. 7 tolak dengan 6 dan 1 kat sini. Ni tolak juga. 7 tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 7. Jadi kosong. Formal charge tu normally kita letakkan macam buat bulat filling dia macam tu. Takut lagi tak nampak so you buat macam tu. Circlekan dia. 0. Jadi klorin ni semua sama, semua single bond, so 0. 0. Okay, oksigen. Oksigen ni dia group 16. Okay, 6 tolak dengan
6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tolak 7. Satu garis ni kita kira 1. Jadi 6 tolak dengan 7. 6 tolak 7 tolak 1. Okey. Tolak 1. Phosphorus group 15 kan. Jadi 5 minus 1, 2, 3, 4. 5 minus 4. Belum pair tak ada. 5 minus 4. So plus 1. Macam tu senang. Kita tengok pula structure yang lagi satu ni. Okey, ini oksigen dan klorin dia. Nampak beza dia? Oksigen dia dah ada double bond. Untuk klorin 7 tolak dengan 7. Kosong. Sama-sama. Okey, untuk oksigen ni 6 tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 6. Kosong. Okay. Jadi dia lagi banyak kosong kan. Jadi ada tolak 1 plus 1. Minimum sini maksudnya jangan ada nombor ni. 1, 2 tu kira banyak lah. Minimum ni maksudnya kosong. Kosong. Ataupun nombor tu kecil-kecil. Tapi antara dua ni, yang ni kosong dengan yang ada nombor, ada nilai ni, 1. Jadi maksud kosong lagi kecil lah. So ada kes lain lah. Kalau nak bandingkan yang ada nombor 1 dengan nombor 2, yang nombor 1 tu lah kira minimum. Okay. Yang paling minimum adalah kosong lah. So oleh kerana structure B ni lagi banyak kosong, jadi structure B adalah the more plausible. The most plausible Lewis structure adalah structure B. Whereby apa alasan dia? Sebab dia ada zero formal charge on all atoms. Semua setiap atom ni dia zero. Oh, phosphorus saya lupa tadi nak terang ya. Okay, phosphorus ni dia adalah 5 tolak dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So tertinggal kat situ phosphorus kosong juga. Tanda kan Kalau kata kena label formal charge untuk setiap atom, semua atom tu you kena letak. Jangan tertinggal, maksudnya dia tak dapat markah. Dia akan kurang markah. Jadi phosphorus pun kosong juga. Jadi semua kosong. Dia faham tak? Okey. Okay, kita tengok yang ini pula. Yang ini apabila kita nak bezakan yang mana antara dua ni, structure A dengan B, yang mana structure yang lebih baik. NO, ini ada triple bond, ini ada double bond dua belah. Okay, yang mana? Jadi ingat kalau kata nak cari walaupun dia tak kata assign formal charge on each atom, tapi soalan kata cari Lewis structure yang lebih baik, mesti kena berdasarkan formal charge. Kena check formal charge dia walaupun dia kata assign formal assign formal charge to each atom. Kalaupun dia tak suruh assign, tapi dia soalan tu tanya Lewis structure mana lebih baik, Lewis structure mana lebih stable, which one is the plausible Lewis structure, maksudnya kena cari formal charge. Okey, jadi kita cari formal charge. Ini saya tak tulis dah dia punya formula dia macam mana. Jadi kita tunjukkan terus saja. Okey, so nitrogen dia group 15. Jadi 5 electron valence. 5 minus dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 minus 5. 0. 0 formal charge. Okay. 5 minus 1, 2, 3, 4. 5 minus 4 plus 1. Okay.
Oksigen group 16. Okay, 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 minus 7. Senang macam tu. Kan? 6 minus 7 is minus 1. So, we dapat minus 1. Okay. Untuk yang ini, 5 minus nitrogen 5. 5 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu garis ni ambil satu. Cara tolak. 6 tolak 5 tolak dia 15 5. 5 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 minus 6 minus 1. 5 minus 1, 2, 3, 4 plus 4. 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. 6 minus 6. Kita faham tak? Nak cari formal charge. Okay tak? Faham tak? Boleh. Ya, okey. Saya teruskan. Kalau tak ada apa-apa tu maksudnya senyap tu dia faham kan ya. Jadi dua-dua structure ni dia punya formal charge sama, maksudnya ada 1 kosong, ni B pun ada 1 kosong, ada +1, -1 ni pun sama pasal dia. Tapi ada beza daripada you tengok kedudukan yang ini structure A ni oksigen tolak 1, nitrogen kosong. Yang ini structure B kosong, oksigen kosong. Nitrogen tolak 1. Jadi kita kena ikut yang syarat dia tadi, guideline tadi. Kita kata electronegative atom negative formal charge. Walaupun dia nak cari minimum, dia tak boleh semua sama je kan. Sama saja bilangan zeronya. So kita tengok pula yang kedua, guideline yang kedua tadi, iaitu negative formal charge pada electronegative atom. Oksigen lebih electronegatif. Tadi you tengok periodic table. B, C, N, O, F, N, E. Oksigen dengan nitrogen, oksigen more electronegatif. More electronegatif. Dia punya electronegativity dia lebih tinggi nilai electronegativity dia. Yang ini 2.4 ke tak silap. Yang ini oksigen bukan. Oksigen ni adalah oksigen 3 ke 3.5. Dia terujuk pada electronegativity value dia. Oksigen 3.5. Oksigen 3.5. Nitrogen 3. Nitrogen 3. 3.0. Okay, jadi maksudnya oksigen more electronegative than nitrogen 2.0. Oksigen more electronegative than nitrogen, jadi oksigen yang mesti dapat negative formal charge. Okay, so nitrogen kena kosong. Sebab oksigen, nitrogen less electronegative. Oksigen more electronegative. So jawapan dia highlight you punya alasan dia tu kenapa you prefer structure A. Structure A is the most preferred structure adalah structure A because oxygen has a -1 formal charge and nitrogen kosong formal charge, di mana yang negative formal charge ada electronegative atom. Oxygen more electronegative than nitrogen. So electronegative atom, oxygen gets the negative formal charge. Boleh faham itu you kena explain macam tu lah. Ini biasalah dalam SDS atau soalan-soalan ni biasa sangat lah. Okey. Okay, kita tengok pula bila dalam mana kita melukis dua structure tu, kita tengok didapati ada a certain molecules yang bukannya 8. Pada central atom tu bukannya 8 elektron, bukan octet. So ini kita panggil exceptional to octet rule. Exceptional to octet rule. Okay, dia bukannya 8. Exceptional to octet rule. Ada 3 case.
Satu adalah odd elektron molekul. Okay. Odd tu maksudnya dia ada elektron tunggal. Dia ada single elektron. Ada single elektron. Odd. Dia tak even. Dia ada single elektron. Dan bila kita buat dulu restructure, tengok-tengok, oh memang nak kena letak satu saja pada central atom. Letak satu macam tu lah Species of central atom which are surrounded by less than 8, less or more tu maksudnya exceptional to octet rule. Elektron dia less or more. Dalam kes ni, kes yang pertama ni, dia less than 8. Kita kira kat sini. Dan dia ada odd number of electron. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Less dan dia odd. Sebab dia single. Ini berlaku pada NO, NO2, ClO2. Kamu boleh buat dulu structure ni. Dia ada 11. Total dia 11 elektron. NO ni 11, total 11. Bila buat-buat dapat structure macam ni. NO2 17. Jadi nampak ganjil dia punya number of electron. Itu yang akan jadi dapat single tu, single electron. Molecule contain odd number of electron. Kes yang pertama. Kes yang kedua adalah incomplete octet. Incomplete octet molecule. Kurang daripada 8. Tadi pun kurang daripada 8 juga. Tapi yang ini tak adanya odd number of electron. Tengok ini yang dikatakan bebal. Bebal. Kamu jangan jadi bebal dah. Okay. Beryllium, boron, aluminium. Beryllium, boron and aluminium. Bila dia form compound, atom, central atom tu, whether it's beryllium, aluminium or boron, doesn't have to follow octet. Dia exceptional to octet rule. Dia adalah case incomplete octet molecule. Dalam kes ni, beryllium ni hanyalah 4 sahaja elektron, bukannya 8. Aluminium 6. 2, 4, 6. Boron di sini pun 6. Okay. Occur when central atom has less than 8. Okay. Itu yang kedua, incomplete octet. Okay, the last one, the third one adalah expanded octet. Lebih pula. Lebih daripada 8. The central atom having more than 8 electron valence. And the extra electron tu goes into the empty d orbital. Okay, alasan dia sebab dia ada empty d orbital, sebab tu dia boleh expand dia punya octet. Expanded octet molecule. It involves atom of third period and above. Phosphorus, sulfur, bromine ni dia duduk tak period yang lebih besar daripada dia 3 and above lah. Phosphorus period 3, bromine period 4 kan. Bromine period 4. Sulfur period 3. Sebab dia ada empty d orbital. Sebab tu dia boleh expand dia punya octet. Boleh tak? Faham tak? Okey ke? Laju lah. Yang ini ada yang kita boleh kita tengok. Dia ni kalau kata structure yang diberi ni kita kena buat dulu Lewis structure baru kita tahulah sama ada dia ni jenis apa. Give the comment tu maksudnya cakap whether dia follow octet ke, exceptional to octet rule, incomplete octet ke, expanded octet ke, odd number of molecules species. Okay. Bila you buat BeH2, you dapati dia punya structure dia macam ini. Tak boleh nak buat double bond dengan hydrogen. Hydrogen dia single bond. Beryllium ni exceptional to octet rule, bebal. Jadi dia adalah incomplete octet. Exceptional to octet rule, central atom beryllium has incomplete octet, less than 8 valence electron. 4 saja. Dalam kes ini ICl2 minus, kamu terangkan sikit dia punya lone pair ini.
Kita nak tengok dia otak tak otak, kita tengok dekat central atom tu. Tengok dekat central atom. Berapa elektron tak dia. So sekarang ni kita tengok di sini. ID ni 2, 4, 6, 8, 10. Jadi lebih daripada 8. 10. 10 elektron. More than 8. Jadi dia adalah expanded octet lah. Expanded octet anion. Jadi dia exceptional to octet tu. Di komen tu maksud cerita yang tu lah. Okey. Baru masuk molecular geometry untuk kita buat assignment dengan lebih detailnya. Faham tak KI? Pukul 12 lagi 1 jam. Letih noh hari ni 2 jam benda yang banyak bercakap. Kamu faham tak ni? Dia tak? Saya mau you go on. Nanti kalau tak faham you tengok video balik atau you tanyalah dalam WhatsApp Oh lemak. Kalau saya berhenti je dia dah dia dah stop. Okay. 7.2 molecular shape atau geometry. Shape tu adalah maksudnya geometry lah. Shape geometry sama lah. Nak tengok geometry. Misalnya ni macam ni. Ni nak tengok geometry. Ini geometry lah. Ni langgang dah. Ni. Macam ni nampak lebih baik. Geometry. Yang ni lah. Langgar dah yang tu. Geometry. Ni geometry. 3 dimensi. Dimensi 3 dimensi 3 dimensi. Jadi molecular geometry is the three-dimensional arrangement of the atom within a molecule. Atom tu arrange dalam 3 dimensi. Itu kita panggil molecular geometry. Okay, molecular geometry can be predicted using the information presented in the Lewis structure. Okay, jadi that's why kita kena belajar Lewis structure tu sebab kita nak buat molecular geometry lah. Daripada Lewis structure, kita tahu berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat. Jadi kita tahu macam mana elektron tu disusun. Jadi kita boleh tahu geometri molekul tu apa. Okay, jadi kita kena tahu Lewis structure, kena draw dulu Lewis structure. Dapatkan berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat, dapatkan berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat ni. Okey, 1 2 3 4 ke. Okey. Jadi kemudian bagaimana 4 pasang elektron tu disusun? According to valence shell electron pair repulsion theory. Berapa pasangan elektron mengelilingi atom pusat? Berapa pasang elektron surrounding central atom? Number of electron surrounding central atom. Jadi elektron tu saling menolak. Jadi kita ada teori ni lah. VSEPR. Valence shell electron pair repulsion theory. Dengan itu kita boleh tahu geometri. Geometri kita tu ditentukan oleh VSEPR ni lah. Yang ni nak menceritakan geometri ni apa adalah berdasarkan VSEPR. Jadi, according to valence shell electron pair repulsion theory, teorinya apa adalah yang saya berikan di bawah ini. Okay, valence shell electron pair repulsion theory states that the electron pair in the valence shell of an atom will repel each other and arrange themselves as far apart as possible. Ni betulkan ayat ni as far apart. As far apart as possible in order to minimize the repulsion. Pasangan elektron, ni pasangan elektron. Okay, pasangan elektron ni yang mengelilingi atom pusat ni, dia saling menolak. Elektron ni dengan elektron ni saling menolak. Dia saling menolak. Pasangan elektron, sifat dia negatif, dia saling menolak. Jadi dia kena susun sejauh yang mungkin supaya penolakan antara mereka tu minimum. Itulah VSEPR. Elektron tu haruslah disusun sejauh yang mungkin supaya penolakan antara mereka tu minimum. Untuk stabilkan structure itu, elektron tu dia kena duduk sejauh yang mungkin. Supaya penolakan dia minimum. And then,
apa jenis arrangement of electron pair itu, bagaimana elektron tu disusun. Disusun macam mana dia nak susun. Kalau dah ada berapa pasang elektron ni, sekarang dia nak susun macam mana pula. Supaya sejauh yang mungkin tu, nanti dia punya nama penyusunan elektron itu, apa dia. Okay, bergantung kepada berapa pasang elektron yang mengelilingi atom pusat. Okay. The specific arrangement of electron pair depends on the number of electron pair. Elektron tu disusun secara apa bergantung dengan berapa bilangan pasangan elektron itu. Okay, dan juga ini refer pada table arrangement tu, ada table nanti. Okay, order of repulsion pula. Kalau kata central atom tu ada lone pair, so lone pair repulsion greater than lone pair bonding pair dan bonding pair. Contohnya di sini kalau atom molekul, saya ambilkan contoh molekul air, dia ada lone pair pada central atom H2O. Bila you buat Lewis structure, kamu akan dapati dia ada 2 lone pair pada central atom. Jadi repulsion antara lone pair ni dia ambil ruang. Elektron ni dia ambil ruang besar. Jadi penolakan antara lone pair dia lagi besar berbanding dengan lone pair dengan bonding pair. Ini kita panggil yang dua elektron ni kita panggil lone pair yang berpasang macam ni, dot-dot tu. Ini adalah lone pair. Yang garis ikatan ni bonding pair. Elektron yang terlibat dalam ikatan single bond ni kita panggil, elektron itu kita panggil bonding pair. So, lone pair greater than penolakan antara lone pair dengan lone pair lagi kuat. Lone pair repulsion dia more berbanding dengan lone pair bonding pair. Penolakan dia kecil sedikit. Manakala kalau bonding pair lagi kecil penolakan dia. Kalau kata bonding pair penolakan dia lagi kecil. Okay. Bonding pair penolakan dia lagi kecil. Jadi maksudnya di sini lone pair ni dia ambil ruang yang besar. Kamu boleh imagine macam like a person, orang kan. Kalau dia holding a balloon. Kalau kata tak ada orang di hujung ni, maksudnya macam lone pair tu lah. Balloon dia tu mengembang dengan besar. Tak ada orang yang hold the other end. Tapi kalau kata macam bonding pair, ni kan macam lone pair. Balloon, dia pegang balloon, dia punya balloon tu nampak melebar macam tu. Tapi kalau kata cerita tentang bonding pair tu, seolah-olah macam kita ada dua orang yang memegang balloon. Jadi balloon tu jadi panjang lepeh macam tu lah. Ini macam bonding pair. Itu maksudnya gambaran awan elektron. Lone pair dia punya awan elektron dia lebih mengembang. Jadi maksudnya lone pair tu memerlukan ruang yang besar. Jadi repulsion antara mereka tu kuat dan sebab mereka memerlukan ruang yang besar. Jadi bond angle tu jadi kecil lah. Yang boleh duduk dekat-dekat sikit adalah yang bonding pair sebab repulsion dia kurang. Sebab awan elektron dia kecil sikit. Banding dengan lone pair ni dia ambil ruang besar macam tu. Nak accommodate dia memerlukan ruang yang besar. Dan ada lagi satu lagi pun lone pair juga saling menolak. Jadi itulah maksudnya Vesper. Dia cerita juga tentang kekuatan penolakan tu. Kalau kata ada lone pair, di situ lone pair tu dia penolakan dia lebih. Tambah ada dua lone pair di sini contohnya. Jadi kita ada lone pair repulsion which is greater than lone pair bonding pair dan bonding pair. Jadi lone pair ni menentukan bond angle tu. Jadi bond angle tu sekarang bukannya 180 lah. Shape ni tak jadi 180, dia jadi bend.
Sebab ada lone pair di situ. Dia mengambil ruang yang besar, menyebabkan sudut ikatan menjadi kecil. Jadi sudut ikatan antara HOH adalah kurang daripada 180 iaitu 104 darjah Celsius. 104 darjah Celsius pula. 104 darjah saja, degree. Bond angle kita kata HOH. Sudut kita buat simbol macam ni, 104 degree. Okey. Faham ke? Laju Saya teruskan juga nanti kita tengok latihan Sebab tu kami banyak penerangan. Okey, jadi ini yang dikatakan table tadi dikatakan table menunjukkan bagaimana berapa bilangan pasangan elektron dan bagaimana dia disusun supaya penolakan dia minimum. Okey, kalau kata kita ada 2 pairs of electron, kamu boleh kata di sini number of electron domain. Atau kalau dalam assignment kamu dia tulis itu number of bonding pair. Bonding pair elektron. Dalam assignment kamu dia tulis dekat kolom tu number of bonding pair elektron. Atau elektron domain, awan elektron tu, kawasan elektron. Kalau kata dia ada 2, jadi bagaimana elektron tu disusun? Arrangement of electron domain atau elektron geometry. Kalau assignment UR dia tulis electron pair geometry. Electron geometry, electron pair geometry, samalah dalam assignment tu. Kalau ada 2 pasang elektron mengelilingi atom pusat berdasarkan 2 bonding pair elektron, jadi arrangement of electron pair itu atau electron pair geometry adalah linear. 2 pasang elektron, dia kena susun sejauh yang mungkin according to valence shell electron pair repulsion theory, yang poin yang kedua tadi. Poin yang kedua tadi iaitu the specific arrangement of electron pair. Ni lah specific arrangement. Specific arrangement of electron pair depends on the number of electron pair. Kalau ada 2 pair, jadi dia kena susun secara linear with 180 apart. Jadi kamu nak imagine rupa bentuk awan elektron tu, kamu boleh ambil balon. Supaya penolakan dia minimum, kita nak susun sejauh yang mungkin, kita kena buat bentuk dia macam ni lah. Dia jadi macam ni. Macam ni kita panggil linear. Supaya repulsion tu, supaya dia minimum. Sebab dia saling menolak. Jadi kita kena buat macam tu. Okay. Susun macam tu baru dia minimum repulsion dia. Kalau 3 pasang elektron, 3 bonding pair elektron, dan the electron pair geometry will be trigonal planar. Untuk 3 pasang elektron, supaya penolakan dia minimum, kita nak sama rata supaya penolakan dia minimum, jadi kena susun secara trigonal planar, ini kita panggil. With 120. Ni nampak ni. Balon tu kita kena buat dia supaya dia sama, penolakan sama tu minimum, semuanya sama dan minimum, jadi dia 120. Tepat. Dan kalau sekiranya ada 4 pasang, cara elektron tu harus disusun, kita panggil tetrahedral. Okey, macam ni gambaran dia. Ini 2D tak nampak kan? Nampak 3D nampak macam ni. Kita kena susun macam ni. 109.5. Ini adalah gambaran awan elektron ikatan tu pada central atom. Kalau 5 pasang, trigonal bipyramidal. Tengok ejaan dia, trigonal bipyramidal. Supaya penolakan dia minimum ni, bagaimana elektron tu kena susun supaya semuanya stable. Okey, dia susun. Ni nampak Dia ada 3 di sana, satu di sana, 2 belah sini. 1, 2, 3. Dan dia ada tegak ni 2. Jadi yang sudut antara 2 ni 120,
Sudut yang ini tegak dengan yang datar ni 90. 90, 120. 360 bahagi 3. Jadi 120. 120 sini, 120 sini, 120 sebelah sini. Semua 120. Okey, nanti saya tunjuk. Ini gambaran awan latron maksud saya tu. Jatuh satu yang. Masuk sini cabut ni satu. Ini ada satu lagi atom ni dah jatuh kat bawah masuk. Okey. Ini bau awan latron yang saya tunjukkan di sini adalah gambaran awan latron. Maksudnya sini bonding pair latron ni dia awan latron macam balon tu lah, ganti dengan balon tu. Sini satu, sini satu, sini satu, ada 5. Jadi daripada awan latron yang gambar saya tunjuk tu, nanti kita come up with this geometry. Sekarang kita baru cerita tentang bagaimana kalau ada 5 pasang misalnya, dia nak kena susun macam mana supaya penolakan dia minimum according to Valence-Shell electron pair repulsion theory. Kalau ada 6 pasang, you all ni sebab you all tak buat lagi amali, macam problem sikit. Banyak nak cerita. Okay, 6 pasang elektron. Jadi elektron tu kena susun secara octahedral. Ni gambaran dia. Nampak 4 di tengah. Geometrinya jadi macam ni lah. Awan elektron tu sini. Ini awan elektron. Belon tu kamu tengok kat sini. Belon tu ada di sini. Sini, 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 sini. Sini semua. Yang bonding pair ni kamu gambar, imagine dia sebagai macam belon dia yang gambar saya tunjuk sana tu. Jadi dari sini belon tu, sini, 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 sini. Maksudnya sini sini belon tu ada situ. Sini, sini, sini. Ni bagaimana elektron pair ini disusun. Itu gambaran dia. Secara octahedral sebab 6 pasang. Sudut dia 90. Okey, jadi daripada arrangement yang saya tunjukkan tadi, yang tadi saya tunjuk arrangement elektron tu. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan octahedral. Yang saya tunjuk tadi saya lukis balik. Linear. Macam tu. Trigonal planar. Awan elektron tu rupa bentuk dia macam mana. Tetrahedral. Trigonal bipyramidal. Macam tu, macam tu. Ini nampak macam belon-belon yang tunjukkan tadi tu kan. Octahedral. Okey. Ini berdasarkan Valence-Shell electron pair repulsion theory lah. Bentuk awan elektron tu macam tu. Bagaimana elektron tu harus disusun supaya penolakan dia minimum. Kita dah. Kita dah 4. Ni gambar dia ni gambar elektron tu, bagaimana elektron disusun. Kalau ada berapa pasang pada central atom tu, dia nak susun macam mana. Kalau ada 2, awan elektron tu harus disusun secara linear. Kalau ada 3, trigonal planar, elektron tu kena dia susun. 4, dia kena susun secara tetrahedral. 5, secara trigonal bipyramidal. Kemudian kalau 6, kena susun secara octahedral supaya penolakan dia minimum according to VSEPR. According to VSEPR, Valence-Shell electron pair repulsion theory. Kita elektron tu saling menolak. Jadi penolakan dia tu minimum sekiranya elektron tu sejauh yang mungkin. Jadi kalau 2 pasang kena susun secara linear. Macam tu. Ini faham tak? Gambaran elektron mengelilingi atom pusat. Awan elektron tu macam. Contohnya kan, yang dikatakan linear tadi, contohnya BeH2. Jadi awan elektron dia dalam bentuk linear. Jadi Be beryllium dengan hidrogen, BeH2. Jadi nanti oleh kerana awan elektron dia, elektron domain atau
geometri elektron. Dalam you punya assignment dia panggil geometri elektron. Geometri elektron pair geometri. Jadi rupa bentuk awan elektron. Rupa bentuk dua pasang, rupa bentuk dia linear. Jadi rupa bentuk awan elektron tu linear. Molekul pun jadi linear. Geometri dia jadi linear juga. Geometrinya jadi linear. Empat. Maaf. Okey. Jadi kalau kita nak buat geometri, kita buat, kalau secara general kita buat AX2. Jadi formulanya, ataupun kita panggil valence shell electron pair repulsion notation, AX2 lah. A sebagai central atom, X sebagai terminal atom. Jadi Vesper notation AX2. Ataupun dalam amali kita pakai general formula. Dia pakai A sebagai central atom, X sebagai terminal. Secara general saja. Kalau nak spesifik, dia then pada contoh tu lah BeH2. Tapi ni nak general formula dia. Tengok je central atom apa. Kita jadikan dia A, terminal atom ada 2, X. Kalau central atom tu ada lone pair, dia kita akan tulis E. AX, ada E pula lagi. Tapi you all ni belajar basic sahaja. Basic molecular shape sahaja. Yang tak ada lone pair pada central atom. Nanti SDS ada lagi. Shape yang lain lagi. Di mana ada lone pair pada central atom. Kamu hanya belajar basic sahaja. Basic molecular shape. Kita ada lima sahaja. Iaitu linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal dan octahedral. Kamu pasang kat sini sama sahaja. Saya cakap tadi dia punya geometri elektron pair geometri linear juga. Molekul pun linear. Sama Kalau awan elektron itu linear, geometri dia pun linear. Sebab dia tak ada lone pair pada central atom. Kalau ada lone pair pada central atom, baru dia tak sama. Sekarang ni semuanya bonding pair. Yang you all belajar ni basic, iaitu maksudnya semuanya bonding pair, tak ada lone pair pada central atom. Jadi arrangement of electron pair geometri atau arrangement of electron pair, bagaimana awan elektron tu. Rupa bentuk awan elektron sama juga dengan rupa bentuk molekul. Electron pair geometri similar dengan molecular geometri. Kalau arrangement of electron pair linear, molecular geometri pun linear. Okay, arrangement of electron pair trigonal planar, molecular geometri pun trigonal planar. Macam tu. Okay. Okey, boleh faham ke? Itu okey. Saya tunjukkan dengan lebih supaya nampak lagi besar sikit ni, nampak kecil sangat. Tunjuk ini geometri ni. Sekarang kita kepada geometri dah ni Okey, jadi yang sama macam table tu lah. Table tadi kecil sangat. Jadi saya bukakan, tunjuk saja dia punya geometri. Nak tengok dia punya bond angle. Okay, ini basic molecular geometry. Okay, the first one ni nama apa? Anybody? Linear. 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 Contohnya macam you punya assignment. BeCl2, beryllium chloride, BeCl2, linear 180. Okay. Kalau nanti you nak kena draw, kamu tak perlulah buat bulat-bulat ni, kamu buat macam ni cukup lah. You buat BeCl macam tu. Kamu tak boleh buat BeCl macam ni lah. Ini maksudnya band.
dia dia kena lurus. Lurus. Linear tu maksudnya lurus tegak. Yes. Bagi dia lurus. Linear. 180. Letakkan. Bila draw mesti letak dia punya bond angle. Baru kata nampak linear sampai sejauh yang mungkin 180 lah kan. Okay. Yang kedua apa nama? Ni yang kedua. Ni yang pertama. Yang kedua yang ini. Kedua ni apa nama dia? Dia punya geometri dia. Geometri molekul. Trigonal. Planar. Trigonal. Planar. Trigonal. Planar. Trigonal planar ni maksudnya molekul ni dia flat. Semuanya flat ni. Dia, kamu boleh tengok yang ni. Bila saya campurkan. Aku campur dah. Ni. Nampak dia? Dia flat. Nampak Kita letak kertas. Dia flat. Flat pada permukaan kertas ni. Dia flat. Boleh nampak tak? Nampak Boleh nampak? Flat molekul dia ni flat. Nampak flat saja. Semua dia flat. Jadi dia 120. Contohnya dalam UO punya pun ada UO punya dalam assignment tu ada. Saya ambil di sini misalnya BH3. Yang incomplete octet ni. BH3. Boron hydride. BH3. Trigonal planar 120 darjah. Okey. Yang ni kalau saya tulis balik semula tadi linear tadi dia punya general formula AX2. Yang ini general formula dia AX3. General formula atau apa ni Vesper notation. Dua. Okey, yang ketiga apa nama yang ni? Bentuk macam ni kita panggil apa nama dia? Kalau ada 4 bonding pair macam ni, bentuknya apa macam ni? Bentuk ni. Bentuk ni kita panggil apa? Tak kamu dah tengok dekat ni, saya abang tadi. Geometrinya nama apa yang ni macam ni? Tetrahedral. Kita panggil tetrahedral. 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 Tetrahedral 109.5. Kena hafal lah sudut ni. Contohnya TCl4. Jadi kita nak dapat bentuk-bentuk ni, kita kena buat Lewis structure tau. Kita buat Lewis structure. Jadi kita tengok berapa bonding pair surrounding central atom. Kamu akan dapati dia tak ada lone pair. Bonding pair dia ada 4. Jadi 4 electron domain. 4 electron pair geometri dia. 4 number of electron pair. How they are arranged. Electron pair tu dia arrange macam mana untuk 4. Supaya penolakan dia minimum. Dia akan arrange secara tetrahedral. Jadi nanti geometri pun jadi tetrahedral juga. 109.5 contohnya CCl4. CCl. Kamu nak draw, kamu buat C macam tu. Cl, 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 Cl. Tetrahedral. Okey. Letakkanlah buat angle dia lah. Semuanya sama iaitu 109.5. Di mana-mana tu 109.5. Sudut dia semuanya 109.5. Dia bukan 90 sudut ni bukan 109.5. 109.5. 109.5 semua sama 109.5. Okey, yang keempat adalah trigonal. Nama apa dia ni? Trigonal. Bentuk macam ni kita panggil trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Kita dah cabut dah tadi. Trigonal bipyramidal. Satu, kita cabut.
Ini trigonal bipyramidal. Dia macam ni, trigonal bipyramidal. Okey, kamu nampak yang tegak ini, dia ada dua tegak. Yang ni dalam satah trigonal planar tadi. Macam trigonal planar yang tiga ni, yang tengah ni. Okey, jadi yang tegak, ini, dia ni kita panggil position dia axial. Position axial, yang tegak ni. Position axial. Yang dalam satah tiga ni, kita panggil position equatorial. Equatorial, macam equatorial hotel. Dia duduk kat atas bukit tu, equatorial. Kat Penang tu. Equatorial. Jadi sudut equatorial dengan equatorial ni, sudut-sudut ni, dia 120. Maksudnya sini 120. Ini pun 120. Sudut-sudut ni 120, 120, 120. Ini semua tegak macam tu 120 semua sama. 360 bahagi 3, 120. Dia duduk semua macam tu. 360 bahagi 3, 120. Okey, macam sudut trigonal planar tadi. Okey, yang ni. Jadi yang tegak dengan yang dalam satah, axial dengan equatorial ini 109, dia adalah 90. Yang tegak dengan yang dalam satah ni 90. Tegak dengan satah ni 90. Tegak dengan satah ni 90. Tegak dengan yang dalam satah 90. Ini 90. Ini 90 yang ni. Ini 90. Sudut ni. Tegak dengan tegak 180. Ini dengan ini. Yang ini dengan ini 180. Okey. Boleh ke? Okey. Dan yang last one. Basic shape tu ada 5 saja. Yang kelima ialah octahedral. Nama dia octahedral. Okey. Octahedral. Octahedral. Semuanya 90. Jadi nampak ni dalam satah ni, satah 4 ni nampak 360 bahagi 4. Kalau jadi kucing kot ni pun nampak 360 bahagi 4 yang macam dalam satah ni. 360 bahagi 4. Jadi semua ni 90. 90, 90, 90, 90. Ini pun 90. Macam tu. Dia nampak ke? Semuanya 90. Okey. Okey, octahedral. Saya tak bagi contoh tadi Contohnya, kalau molekul yang trigonal bipyramidal adalah contohnya TF5 dalam assignment you all. TF5. Bila you buat lebih structure, kamu akan dapati ada 5 pairs of electrons surrounding central atom. Okey, 5 pairs of electrons surrounding central atom. Jadi trigonal bipyramidal. Okey, kenapa nama dia trigonal bipyramidal? Dia macam dua piramid tapak segitiga. Ni satu piramid atas yang tapaknya segitiga. Bawah lagi satu piramid. Jadi dua piramid. You nampak ni belakang, nampak dia tunjuk bayangan ni. Dua piramid. Geometri dia molekul macam ni lah. Nampak ni. Trigonal bipyramidal. Jadi dia bagi bayangan-bayangan ni, maksudnya molekul tu dia akan shape-nya macam tu lah. Tapi bila kita nak bagi bila kamu nak kena answer, nak lukiskan geometri, kamu bukan buat yang bayangan yang belakang tu kita buat yang ni. Misalnya kalau trigonal bipyramidal, kamu kena buat cara lukis tu kita buat macam ni. Macam tu. F ada 5. Ni maksud geometri. Nak lukis geometri, kamu buat macam ni. Kamu bukan buat
punya gambaran belakang tu tak perlu. Kerana kamu nak kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Macam tu tak perlu. Kamu buat yang ni je. Kamu tak jangan buat dia punya belakang tu, gambaran tu. Sebenarnya dia punya geometri dia itulah, dia punya structure molekul tu dia tunjuk itulah, diagonal bipyramidal tu. Kita kan nampak atom dua-dua ni kan, kita nampak geometri dia lah. Tapi untuk kita memberikan jawapan, kita kena buat bentuk macam ni. Ini maksudnya diagonal bipyramidal. Dua piramid tapak segitiga di tengah. Nampak dua piramid atas, piramid bawah. Okey. Octahedral ni maksud dia octahedral contohnya SF6. Ini tadi CF5. Yang ni SF6. SF6 SF F. Jadi cara lukis, kalau kamu boleh buat macam nampak dia ke belakang, ke depan tu eloklah. Tapi kalau tak boleh, sekadar kita buat kita buat macam ni lah. F buat macam tu pun tak apa, nampak dah. Macam tu. Jangan lupa letak bond angle dia. Ini pun kena letak bond angle tu. Dia lukis structure kena letak, draw dia punya geometri tu kena letak dia punya bond angle. 90, 120. Betul. Kena letak. Ini dia punya pen ni tak semua sangat. Tapi tak apalah, alhamdulillah. 120. Okey, ini octahedral. Octahedral ni SF6 octahedral. Octahedral maksudnya dia ada 8 permukaan, sides dia. 4 di atas, 1, 2, 3, 4, 4 di atas, 4 di bawah. Jadi 8. 8, permukaan dia tu ada 8. 4 di atas, 4 di bawah. Dia bentuk satu oktagon, octahedral, SF6. Okey. Okey, jadi ni yang tadi ni saya besarkan. Sama tadi. Buat nota, dia buat simple lah. Jadikan kalau kamu tengok assignment kamu, dia buat macam table. Nak buka assignment tak sempat tadi tak pun nak buka. Tapi step-step dia tu macam ni lah. Yang saya summarize kat sini. Macam ni kita nak tentukan geometri molekul tu. Kita kena draw dulu dia punya Lewis structure. Kemudian kita nak tengok berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat. Nanti kita tengok pada assignment lah. Kita sekarang kita fokus kat sini cukup lah. Pada last ni. Okay, to determine the molecular geometry molekul, kita buat dulu dia punya Lewis structure. Draw the Lewis structure dulu. Sebab daripada Lewis structure tu, kita nak cari berapa pasang elektron ni. Berapa pasang. Kita nak tengok berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat. Electron pair. How many? Electron domain. Nak tengok electron pair. Surrounding central atom. How many? Atau berapa elektron domain. Itu kita panggil elektron domain. Kita nak tengok berapa pasang elektron lah. Yang mengelilingi
atom pusat. Kita bukan tengok pada lone pair pada terminal atom. Tengok pada central atom. Okay, dalam kes ni, CH4 bila you buat Lewis structure, you buat dapat macam tu, jadi dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Number of electron pair surrounding central atom atau electron domain. Okay. Jadi bagaimana 4 elektron ni harus disusun? According to valence shell electron pair repulsion theory. According to in one of the above geometry to minimize electron repulsion and count multiple bond as one. Okay, kalau kata ada multiple bond, kita kena kira dia sebagai satu. Okay. Nanti tengok contoh lah. Dalam kes ni tak ada multiple bond lah. Okay, so kita kira 1, 2, 3, 4 je. Jadi kita kena arrange in order to minimize repulsion between them. Ini according to tambah itu valence shell electron pair repulsion theory. Yang kita arrange tu electron pair tu kita arrange supaya penolakan dia minimum tu sebab berdasarkan Vesper lah. Oleh kerana 4 pasang, jadi kita kena susun secara tetrahedral. Awan elektron jadi macam tu. According to valence shell electron pair repulsion theory. Jadi sebenarnya yang tadi tu, tapi saya buat secara spesifik satu-satu. Okay. Jadi, kemudian, oleh kerana semuanya bonding pair, tak ada lone pair. Okay. When electron pair are bonding pair, elektron tu semuanya adalah bonding pair. When the electron are bonding pair, so electron pair geometry elektron tu samalah dengan molecular geometry. Molecular geometry. Jadi shape-nya jadi tetrahedral. Ni kita kena buat dalam bentuk tetrahedral with bond angle of 109.5. Kalau tadi Lewis structure kamu tak buat dalam bentuk tetrahedral tak apa. Tapi bila dah buat geometri kena tunjuk tetrahedral. Kena buat garis macam ni. Tadi kan kat atas kamu boleh buat flat macam ni. Macam ni. Macam T. Tapi bila tetrahedral kena tunjuk macam ni. Jadi ini step-step untuk kita menentukan geometri molekul. Iaitu kita kena buat dulu Lewis structure berdasarkan berapa you kira bilangan elektron valence. Draw the Lewis structure dengan you state lah dia punya number of electron valence. Tambah kat situ. Kita nak tunjuk Lewis structure tu dia kena state dulu berapa electron valence. Kamu kena tunjuk berapa you kira electron valence. State number of electron valence. State number of electron valence. State number of electron valence. Tuliskan number of electron valence. Lepas tu buat Lewis structure. Dah buat Lewis structure. Kalau ada terminal atom ada lone pair kena letak. Baru dia panggil Lewis structure. Kalau tidak tak. Ini sebab hidrogen duplet. Jadi tak ada lone pair tu. Lepas tu kita tengok dekat structure Lewis structure tu ada berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat. Atau number of electron pair. Kalau dia multiple bond, kita kira sepasang. Misalnya kalau CO2 kan. CO2 like that. Yang ni kita kena kira. Ini kita dua double bond ni kita kena kira satu. Sebab dia ke arah atom yang sama. Satu. Jadi awan elektron ni jadi linear lah. Ini dia kira linear. Awan elektron ni macam tu. Jadi dia punya electron pair geometry linear CO2 saya cakap atas CO2. Electron pair geometry dia electron pair geometry linear, geometry molekul pun linear 180.
Mungkin saya ada tunjuk kat lepas tu. Saya tunjuk, okey, kita boleh buat BF3 seterusnya tu. Waktu saya tak tunjuk kat situ Tak apa, nanti kalau tutorial nanti mungkin kita akan jumpa lah. Okey, kita tengok yang ni. Jadi dia punya step dia tu sama saja. Cuma dia ubahlah berapa pasang, restructure macam mana. Tapi step dia sama, maksudnya kamu kena kira dulu dengan electron valence, roll restructure, okey, berapa pasang elektron. Jadi kalau kamu follow ni, kamu boleh tentukan geometri. Barang dia letak disusun, geometri jadi macam mana. Okey, jadi contohnya yang kita ada kat sini, yang ni. Okay, draw BF3. Using valence shell electron pair repulsion theory, predict the shape and ball angle of BF3. Jadi itu maksudnya nak cari geometri memang kena guna valence shell electron pair repulsion theory. Jangan takut lagi nak buat macam mana valence shell electron pair repulsion theory ni apa dia pula kan, macam nak predict shape. Maksudnya kita just go through step-step tu. Kamu ceritakan. Okay, mula-mula you kena draw dia punya Lewis structure BF3. Okay, boron. Kalau you kira boron dia group 13, 3 electron valence. Fluorine group 17, 7 kali 3 21. So 21 campur dengan 3 jadi 24. So you kira number of electron valence 24. Kemudian you draw Lewis structure, decide central atom, terminal atom. 24 tolak dengan 6. 24, 6. Okey, tinggal berapa? 24 tolak 6, 18. 6 kali 3, 18. Jadi Lewis structure-nya kita dah dapat. Ni besarkan sikit dia punya elektron. Elektron dia kecil sangat. Saya akan bagi nampak sikit. Dia ada setiap fluorine atom tu ada fluorine dalam compound ini ada 6 elektron, 3 pasang lone pair. Okay. Lepas tu, so according to valence shell electron pair repulsion theory, when there are how many? Berapa pasang elektron ikatan ni pada boron? There are, when there are 3 pairs. Ni, jawapan ini You ayatnya macam ni, tapi tu sambung dengan ni. Isikan yang ni, isikan dalam ni. Macam tu. According to, kena sebut ni. According to, ni kita nak cerita, nak jawab soalan ni lah. Jadi kita kena mention. According to valence shell electron pair repulsion theory, when there are 3 bonding pairs of electron surrounding central atom boron. Cara template dia ni, yang ini. Tapi isikan benda-benda apa tu. Lagi mungkin kita buat contoh satu kot. Okay. 3 bonding pair of electrons surrounding central atom boron. Ni karangan dia. Ni nak buat ayat tu, kita guna ayat ni. Tapi kita isikan yang tempat kosong tu dengan point yang sebelah kanan. Ya. Yang ni saya tutup. Kacau dah. Okay. So, bagaimana dia harus disusun untuk 3 pasang ini. Electron will repel each other. You just buat ayat ni. Lepas tu just isikan. Sebab berdasarkan BF3. Electron will repel each other. Thus, they are arranged in, isikan ni. Trigonal, planar. Supaya penolakan dia minimum. As far apart as possible in order for repulsion to be minimum. Jadi 3 pasang dia kena susun secara trigonal planar. Lepas itu cerita what will be the shape. So the shape will be trigonal planar with bond angle of 120. Jadi itu kamu menceritakan shape of BF3 berdasarkan valence shell
electron pair repulsion theory. Okey tak? Okey dah ni, boleh ke? Apa yang you dengar? Kamu dah ada ke kat sana? Okey, let's say kita buat satu. Mari kita buat terhadap tadi CO2 misalnya. Kita buat satu, kita dengar saja. Boleh. Okey, katakan CO2 kita nak follow step-step tu. Mula-mula draw Lewis structure. Compound ni adalah CO2. CO2. Mak oi, labu. CO2. CO2. Okey. Dia tak ada masa sangat dah Okey, jadi kita kira dulu electron valence untuk kita dapatkan Lewis structure. Jadi carbon group 14 4 electron valence kan. Oxygen group 16 6 electron valence. So 6 kali 2 12. 12 campur 4 jadi 16. 16 elektron. Jadi ini number of electron valence total. Okey. Kemudian kita akan buat scatter structure. Carbon dengan oksigen. Carbon kita decide to be central atom sebab dia less electronegative. Oksigen sebagai terminal atom. Jadi 16 tadi kita dah guna untuk buat ikatan keempat. Tinggal lagi 12. Okey, 12 kita cukupkan octet terminal. Octetkan terminal 6 kali 2 12. Okey, jadi maksudnya 12 habis dah. Okey. Ini sebab saya dah buat bersambung-sambung tak lagi kan confused. So you cakaplah kat sini electron valence dia. Electron valence dia sama juga dengan 16 lah yang asal dulu. 16. Kan kita dah tolak. Jadi total electron valence tu adalah 16 elektron. Okey. So sekarang dah habis dah. Kita check octet. Check dia tu check octet. Jadi oksigen octet tapi karbon tak octet. Jadi kalau kita nak buat octet, kita kena guna elektron daripada terminal tu masukkan ke dalam. Nanti kita akan buat satu garis ikatan. Jadi 2, 4, 6. Tak cukup juga. Kita kena ambil dua-dua. Okey, jadi struktur Lewis ni jadi carbon double bond O, double bond O. Ni kalau kamu dah buat amali, kamu dah come across this. Jadi macam tu. Jadi Lewis structure kita dah dapat. Inilah Lewis structure. Bila mana carbon ni pun dah octet 2, 4, 6, 8. So Lewis structure. Okay. Sekarang kalau dia tak minta nak compare formal charge, nak cari formal charge atau nak cerita tentang possible Lewis structure, maksudnya you just say structure ni cukup. Semua dah octet. Kalau dia tak minta cari Lewis structure yang lebih baik ke apa tak ada tu, tak perlu formal charge. Tak payah check formal charge. Kalau dia kata cari Lewis structure yang lebih baik, baru kita cari dia punya formal charge. Okay, sekarang kita dah buat habislah step dia tu, Lewis structure dah dapat. Okey. Jadi bila dah dapat Lewis structure ni, kemudian sekarang kita nak tahu dia punya geometri. Geometri. Okey, kita tengok berapa pasang elektron mengelilingi atom pusat ataupun elektron domain. Number of electron domain ataupun elektron pair geometri. Okey, dalam kes ni dia multiple bond. Awan elektron dia tetap bentuknya macam ini. Sebab dia ke arah sini, dia ke arah sini Jadi dua pasang. Jadi dua pasang elektron dia kena susun secara linear. Dia 184 according to valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. Dia dua pasang dia kena
jauh yang mungkin. Dia kena as far apart. So, dia kena bentuk dia macam ni lah. Iaitu linear. One elektron tu. Jadi tadi saya ada table tadi kan. Draw the Lewis structure. Kita dapat dah. So, the Lewis structure is like that. Kemudian, count the total number of electron pair around the central atom atau number of electron domain. So, electron domain dia, ini kita kira 1, ini kira 1. Multiple bond, kita kira 1. Awal electron dia macam ni. Sini dengan sini. Kan? 1, 1. Jadi, number of electron pair surrounding central atom atau electron domain, number of electron domain adalah 2. Okay. Lewis structure tadi kita dah buat. Ini Lewis structure. Yang point yang pertama. Point yang kedua. Number of electron domain 2. Okay. Arrange. So kemudian. What would be the arrangement of the electron pair? Arrangement of the electron pair. Arrangement pasangan elektron ni. Supaya penolakan dia minimum. Okay. Electron pair are arranged in. So, point yang ketiga tu. Saya buat dalam table tu kan. Okay, so. Lewis structure dah. According to. So, tulislah ayat tu. So, according to. Number of electron pair. Okay, so. According to. Valence shared electron pair repulsion theory. According to valence shared electron pair repulsion theory, when there are two bonding pair of electron, when there are two bonding pair of electron surrounding central atom, electron, point yang ketiga tu. According to valence shell repulsion theory, when there are two bonding pair of electrons surrounding central atom, tadi two bonding pair electrons surrounding central atom. Okay, elektron ni nanti ambil balik ayat tu. Elektron will repair, cakaplah. Will repair each other. Copy je template tu, each other. Kalau kita nak buat karangan tentang, nak cerita tentang shape berdasarkan Vesper. Electron will repair each other. Thus they are arranged. Untuk dua pasang elektron ni, dia kena arrange. Thus they are arranged. Masa dah macam kecemasan dah. In trigonal, in linear lah, dua pasang. In linear. In linear. In linear. In linear. Supaya as far apart as possible for the repulsion to be, cerita balik tentang Vesper lah. For repulsion to be minimum. To be minimum ni nak buat karangan lah. Minimum. Kemudian, so the shape will be, the shape is linear lah. Shape will be linear. Sebab dia two pair saja.
The shape will be linear with bond angle of 180. Jadi kamu gantikan tempat kosong tu dengan yang bersesuaian dengan kamu punya structure. So bila you draw, jadi shape ni jadi sini jugalah. Kalau kita nak draw linear, terminal tu tak payah sedih, tak apa dah. Terminal elektron tak payah sedih. Lone pair pada terminal, station je. Kamu tulis dia punya bond angle 180. Jadi shape dia ni linear. Jadi ini geometri molekul. Ini geometri elektron. Boleh faham tak? Saya nak berhenti kat situ lah. Yang other shape tu, sekarang ni dia bukan lagi pada syllabus kamu. Dulu, saya pun tak pasti sama ada nak cerita ke tak cerita. Jadi saya muatkan juga dalam nota ni. Yang kata ada lone pair pada central atom. Yang ni, yang page muka surat 82 tu kamu tak payah tengok, tak apa. Yang kata other shape when lone pair electron present on central atom. Itu tak payah. Jadi saya kena berhenti kat situ. Walaupun nak kena pergi break. Jadi thank you very much. Nanti kalau tak faham lagi, kamu boleh tengok balik video ni. Dia agak laju ke. Dan saya letakkan pada YouTube. Boleh tengok dekat YouTube dengan GC. Okay. So saya offkan recording ni.